Kiana Luan S29790. Pada petang ini saya ingin memperkenalkan apakah itu penanaman selingan. Penanaman selingan memerlukan 60 hingga 80% tanah untuk sama dengan penanaman secara tunggal. Apakah bentuk penanaman selingan adalah penanaman selingan ataupun lebih dikenali sebagai penanaman campuran, secara umumnya melibatkan ataupun memerlukan kawasan hujan untuk penanaman yang di samping itu. Penanaman selingan juga adalah menggunakan sumber yang sedia ada agar para petani boleh mengusahakan tanaman dalam kapasiti yang rendah, tetapi pengeluaran hasil tanaman yang berkualiti. Di samping itu juga, para petani juga mengamalkan tradisi ini dari turun-temurun nenek moyang dulu. Para petani juga mengamalkan penanaman selingan ataupun penanaman campuran karena lebih mudah bagi mereka untuk bercocok tanam. Seterusnya saya ingin membawakan Anda apakah itu penanaman selingan. Penanaman selingan mempunyai 3 bentuk. Yang pertama adalah penanaman selingan secara campuran, yang kedua penanaman selingan berbaris, dan yang ketiga adalah penanaman selingan jejala. Jom ikut saya, apakah itu penanaman, apakah 3 bentuk penanaman yang saya bagi tahu tadi. Seperti yang telah saya beritahu, yang telah saya nyatakan, penanaman selingan mempunyai 3 bentuk. Itu yang pertama, penanaman selingan campuran, penanaman selingan baris, dan penanaman selingan jejala. Penanaman selingan campuran bermaksud menanam 2 atau lebih tanaman secara serentak dengan tiada perbezaan susunan baris. Ia juga dikenali sebagai tanaman campuran. Penanaman yang kedua ialah penanaman selingan baris. Penanaman selingan baris bermaksud menanam 2 atau lebih tanaman secara serentak di mana 1 atau lebih tanaman ditanam dalam barisan. Ia juga dikenali sebagai penanaman selingan. Bentuk penanaman yang terakhir ialah penanaman selingan jejala. Penanaman selingan jejala iaitu bermaksud menanam 2 atau lebih tanaman secara serentak dalam jalur yang berbeza untuk membenarkan penanaman tunggal, tetapi cukup sempit untuk tanaman berinteraksi secara agronomik. Akhir sekali, penanaman secara selingan ini mempunyai kelebihan dan keburukan. Kelebihan penanaman selingan ialah membolehkan buruh membuat penuaian lebih sekata dan membantu meminimumkan masalah penyimpanan. Di samping itu, ia juga membantu memperuntukkan ruang untuk tanaman yang diperlukan dalam kuantiti yang kecil dan memudahkan pengeluaran pelbagai komoditi dalam kawasan yang terhad. Ia juga merencatkan penyebaran penyakit dari perosak. Manakala keburukan penanaman selingan ialah ia memberi kesukaran untuk penggunaan mekanisasi semasa penanaman dan penuaian. Contohnya, jentera ladang sukar untuk masuk ke tapak tanaman kerana ianya tidak mempunyai ruang yang cukup untuk membawa jentera ladang masuk. Di samping itu, ia juga mempunyai kesukaran penggunaan baja dan bahan kimia lain berbanding penanaman secara tunggal. Akhir sekali, uji kaji dengan penanaman selingan adalah lebih kompleks dan sukar berbanding dengan penanaman tunggal.